pun sembahyang sunat yang punya sebab dahulu diharuskan sembahyang dalam semua waktu. Sembahyang sunat yang bersebab dulu, sembahyang sunat yang bersebab kemudian, yang tu yang haram tak boleh. Nampak tak? Ini berasal kepada hadis Nabi SAW. Rasulullah ketika habis sembahyang zuhur, ada satu rombongan daripada Abdul Qis, dia orang datang ni, dia orang datang jumpa Nabi nak bertanya tentang Islam. Rombongan tu mari lebih kurang dalam 30 orang mai jumpa Nabi, dia nak tanya kat Rasulullah tentang Islam. Dia tak Islam lagi, dia nak tanya tentang Islam, baru dia nak masuk Islam. Nabi pun duk terang, habis-habis sembahyang fardu Nabi tak ada sempat nak buat sembahyang sunat ba'diyah. Nampak tak? Yang saya hormati, lagi dimuliakan, lagi diingati pengacara majlis merangkap imam Ustaz Hayazi, seluruh barisan kuasa, jawatan kuasa tadbir Surau Lakeside, kepada sahabat-sahabat, wajah-wajah yang bertemu pada malam ini, dapat bertemu semula di malam ini, alhamdulillah. Kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu Wa Taala saya dapat hadir pada malam ini. Bermula kuliah kita akan bermula pada malam ini, Khamis yang keempat pada setiap bulan, ya, insya-Allah. Jadi kita pilih kitab, ya. Saya mari ke ke bertam ni, Kepala Batas ni dah 27 tahun. 27 tahun, ya. Iaitu di Masjid Jami' Al-Badawi, kursus haji dan tarawih, ada kuliah jugalah. Dan masjid yang kedua, Masjid Ibadur Rahman, gitulah yang boleh saya perkenalkan sikit. Dia tak payah untuk bagi biodata lah. Banyak yang dah kenal saya, yang saya pun kenal tuan-tuan dan puan-puan, yang lazim sudah biasa lah, insya-Allah. Terima kasih kerana sudi lagi menjemput orang lama ni, ya, bagi mengajar di sini. InsyaAllah kita pilih kitab, sebenarnya pihak surau yang pilih kitab ni lah. Alhamdulillah, ya. Pendahuluan makna kata kita masuk pada pembahasan kitab Al-Fiqhul Manhaji, yang ini sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbani. Antara daripada tiga orang ni saya dah dapat berjumpa dengan Dr. Mustafa Al-Bugha. Dia seorang dapat saya berjumpa, ya. Dapat jumpa di Kuwait, ya. Satu ketika dululah, insya-Allah. Kita masuk terus pada kitab ni pada muka surat sebelah, ya. Pendahuluan ta'rif al-mufiqah, sumber dan istilahnya. Ta'rif al-mufiqah, sumber dan istilahnya. Makna fiqah. Fiqah mempunyai dua makna. Pertama daripada segi bahasa, lughah, etimologi. Kedua daripada segi istilah, ya. Muka surat tak sama. Muka surat berapa tu? Ya. Muka surat satu. Oh, muka surat satu. Saya muka surat sebelah. Dia ada muka lima lagi. Kitab lama dicetak pertama dulu. Dia ada tambahan sebelum ni, ada mukadimah sidang pengarang. Ni kita masuk terus kepada muka surat satu lah. Muka surat satu pendahuluan, ya. Betul, ya. Pendahuluan ta'rif al-mufiqah, sumber dan juga istilahnya. Makna fiqah. Fiqah mempunyai dua makna. Pertama daripada segi bahasa, kedua daripada segi istilah. Ya, bahasa etimologi, istilah terminologi. Itu beza dia, ya. Etimologi dengan terminologi tak sama. Daripada segi bahasa, maknanya daripada segi bahasa Arab ke bahasa Melayu lah. Arab kata fiqh, al-fiqh, Melayu kata faham. Al-fiqh lughatul fahm, ya. Fiqh di segi lughah bahasanya adalah faham. Maka mengapa orang-orang itu golongan munafik, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 78 ni,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Sadaqallahul azim. Maka mengapa orang-orang itu golongan munafik hampir tidak memahami pembicaraan, pengajaran, nasihat yang diberikan kepada mereka oleh para rasul. Maknanya di sini diambil bahasa daripada segi fiqh, maknanya faham. Ya, faham. Jadi orang-orang munafik tidak faham ya dengan risalah-risalah yang disampaikan oleh para rasul kepada mereka. Firman Allah lagi, walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tetapi kamu tidak dapat memahami tasbih mereka. Tasbih makhluk, tumbuh-tumbuhan, alam jagat yang kita berada sekarang ini, ya, langit bumi, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa yang di langit maupun apa yang di bumi, ya, kata Allah. Jadi kita tak tahu tasbih dia, kita tak dengar. Ya, tak dengar dia punya tasbih secara zahir, kita tak faham, ya. Begitulah artinya. Sabda Rasulullah lagi, inna tula salati rajuli wa qasira khutbatihi ba'innatun min fiqhi. Sesungguhnya seseorang yang sembahyangnya lama, sembahyang Jumaat, sembahyang lama, sembahyang Jumaat 2 rakaat tu, khutbahnya pendek, adalah pertanda kepahamannya. Orang dipaham, ya, faham dalam pembawaan sembahyang Jumaat, dalam mengendali memimpin sembahyang Jumaat, dalam menguasai ilmu, kelebihan, fadilah yang tersirat di hari Jumaat itu sendiri. Ini retinya, ya, itu maknanya faham, ya. Ini punya khutbah pendek, sembahyang lama, itu baru betul, ya. Tapi hari ini sembahyang pendek, ya, khutbah pula panjang, ya. Ini bererti tidak ada kepahaman sebenarnya orang ini kepada soal-soal Jumaat pada khususnya. Kenapa Jumaat itu berlaku tiap-tiap minggu? Itu kita kena faham lah, ya. Tiap-tiap Jumaat. Mengikut istilah fiqh, istilah di persegi terminologi, kalimah fiqh punya dua makna. Pertama, mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan, perkataan orang-orang mukallaf yang diambil daripada dalil-dalil yang nyata dan jelas, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan pecahan daripada keduanya seperti ijma' dan ijtihad. Ya, ijma' dan ijtihad ini sudah melibatkan para alim ulama, ya, di mana fiqh ini istinbatnya diambil daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, dan daripada ijtihad para alim ulama. Ijtihad di sini antaranya ijma' dan qiyas. Itulah dua perkara, ya. Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad. Di ulama-ulama yang boleh ijtihad ini dipanggil mujtahid. Bukan semua ulama boleh bercakap tentang fatwa dan hukum, ya. Kita hanya boleh menyampaikan hukum-hukum yang telah sedia diputuskan. Kita hanya boleh menyampaikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan. Kita tak boleh buat fatwa, ulama, sebarangan ulama tak boleh, ya. Melainkan ulama-ulama yang kenal sebagai mujtahid. Jadi kita, kalau kita faham di sini fiqh ni diambil, jadi istinbat, diambil daripada Al-Quran, diambil daripada hadis, dan daripada ijtihad para ulama mujtahid. Itu dia punya dalil sumber yang kita nak faham, ya. Itu dia. Ulama-ulama mujtahid ni pula dia ada lima bahagian, 5 kumpulan di bawah ni, ya. Bukan sembarangan, ya. Yang pertama dikenali sebagai mujtahid mutlak, 4 orang, tak ada arah. Hari ini tak ada, nak carilah ganti 4, tidak ada ganti lagi, ya. Dengan mujtahid fatwa 2, kedua mujtahid fatwa, yang ketiga mujtahid mazhab, yang ketiga, yang keempat mujtahid muqayyad, ya, muqayyad, ya. Dan akhir yang kelima mujtahid mutasab, ya, mutlak, fatwa, mazhab, muqayyad, dan mutasab. Itu 5 kumpulan ulama ni, di mana mereka saja yang layak mengeluarkan hukum,
mengistinbat hukum, ya, dan menjawab persoalan-persoalan yang timbul di kalangan ummah, ya, mereka lah jajak, ya, dan hasil daripada ijtihad mereka itu tersimpanlah dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Macam Al-Imam Syafi'i tersimpan dalam kitabnya, Kitabul ya, Kitabul Risalah. Itu antara kitab-kitab yang masyhur daripada Imam Syafi'i, ya. Macam Imam Hanafi, Musnad Hanafi. Macam Imam Malik, Muwatta Imam Malik, ya. Macam juga Hambali, Musnad Hambali. Itu antara kitab-kitab mereka yang mereka susun hasil daripada penggalian istinbat mereka daripada Al-Quran maupun hadis. Maka tersiratlah suatu rahsia yang penting dalam perjalanan umat Islam untuk melaksanakan amal dan segala perintah, meninggalkan segala tegah, khususan dan soal haram dan halal. Itu paling penting, ya. Baik. Maka itu dia kata, contohnya kita mengetahui bahawa niat ketika berwudu adalah wajib berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Ya, kata Nabi, semuanya, setiap amalan itu, semua amalan dia bawa dengan a'mal. A'mal ni plural, plural. Ya, setiap apa juga amalan akan dengan niat. Ini hadis sahih daripada Bukhari Muslim. Ini macam mana kita nak jadikan dalil? Ini pun ada khilaf di kalangan ulama-ulama empat mazhab ni. Apakah semua amalan kena dengan niat? Walaupun Nabi kata semua amalan dengan niat, ya, ada amalan-amalan yang tidak perlu kepada niat, yang tidak perlu pakai niat. Dalam mazhab Syafi'i khususan amalan-amalan yang ada keserupaan pada adat. Apa-apa amalan yang ada keserupaan dengan adat, maka wajib kena niat. Contohnya sembahyang. Ya, sembahyang ni sama dengan riadah. Riadah, ya. Riadah, tuan-tuan. Di Korea ni anak saya tinggi, dia pergi tengok sendiri, dia kata. Ni bukan kita dengar-dengar. Anak saya sendiri cerita kat saya. Dekat dengan tempat di kursus tu, pusat tentera. Ya. Tiap-tiap pagi tentera nanti bersenam. Senaman mereka adalah sembahyang kita. Itu dia. Sembahyang kita. Tapi dia tak angkat tangan dekat ni, dia angkat tangan tinggi. Ya, itu senaman mereka. Ada rukuknya, ada sujudnya. Sujud tu lama. Dan sujud tu pula lama. Ya, akhirnya masa tu dihabaklah ada lebih kurang 18 orang pegawai tinggi tentera Korea masuk Islam. Apa kita dah senang begitu Islam tu, ya, kita boleh sembahyang tak ada had, ya. Ini kita senang pagi je. Kalau kita tak masuk Islam, kita dah ambil, makna kata dia orang pilih tata cara pelaksanaan pergerakan salat orang Islam ni sebagai senaman depa pada tiap-tiap pagi di pusat tentera depa, ya. Ini sahih, tuan-tuan. Yang kita tak, anak saya buat balik gambar, dia tunjuk. Kok ayah abah tak percaya, nak tengok gambar, dia tunjuk, ya. Itu dia lah. Jadi itu dia kata, oleh kerana sembahyang dengan riadah ni ada persamaan, maka wajib niat. Azan dengan menyanyi tak sama. Sebab tu azan tidak ada niat. Azan tak ada niat. Puasa dengan diet, orang diet tak bagi kurus, ya kan, ya. Itu dia. Di pusat-pusat rawatan seperti banyak di Manila, ada di Ottawa, Kanada, ya. Ada di Australia pun ada juga pusat-pusat rawatan di mana dijadikan puasa sebagai sebahagian daripada rawatan. Pesakit-pesakit disuruh puasa. Nampak tak? Jadi oleh kerana ada persamaan rawatan ataupun diet dengan ibadat, maka puasa wajib kena niat. Nampak? Ya, tidak. I'tikaf dalam masjid. Kita nak i'tikaf tu, kita kena niat. Kerana duduk berehat saja dalam masjid sama dengan i'tikaf ni, sama Allah. Maka itu kita beriktikaf. Tuan-tuan ada sekarang ni semua kena i'tikaf lah, jangan lupa lah, sebab pahala besar. Niat, dan kalau kita lupa lah ni, kita niat, siap. Aku sengaja aku beriktikaf dalam ini masjid kerana Allah Taala. Ya, itu paling baik sekali. Baik. Itu contoh lah kata, ya.
Contoh lagi ialah seperti kita mengetahui bahawa niat pada waktu malam adalah syarat sah puasa berdasarkan sabda Rasulullah, "Man lam yubayyiti as-siyama qabla al-fajr fala siyama la aw kama qala." Sesiapa yang bermalam tanpa berniat untuk berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya pada hari tersebut. Maka jadilah puasa fardu. Sama ada puasa fardu itu puasa yang qadha atau puasa nazar, dia bertaraf fardu. Macam tu kita sebut cuma puasa Ramadan itu fardu, puasa qadha itu wajib. Kita tak panggil fardu lah. Puasa qadha itu wajib, puasa nazar itu wajib. Sebab asalnya tidak ada. Macam puasa nazar tu tak ada, kita bagi ada. Kiranya kalau aku dapatlah jual tanah aku ni, tak gitu kan, aku nak puasa 3 hari. Jadilah puasa itu puasa nazar, wajib dilaksanakan. Dia bukan fardu kerana tidak ada dalam syariat. Nampak? Nabi tak ajak kat kita suruh puasa nazar, tapi hukum mengatakan kalau kita bernazar, jadilah apa yang kita nazar itu wajib dilaksanakan. Melainkan nazar itu pada perkara yang tidak membawa manfaat dan membawa mudarat baru dibatalkan. Nazar kita itu dengan dibayar kifarah. Inilah fiqh. Aku kalau tengok muka orang ni, aku tak mau masuk masjid, aku tak mau masuk ada surah Lakeside. Katalah kot. Dia meluat ke orang tu kot. Orang masjid lah kot. Apa tak kena dengan dia kot. Dia kata kalau aku keluar hari ni, aku tengok muka dia, aku tak mau masuk ada surah Lakeside. Tu dia. Ini nazar yang batal. Hukum dia haram, dia nazar lagu tu. Maka dia wajib kena batal dia punya nazar, wajib pula kena bayar kifarah. Kena bayar kifarah. Nampak tak? Membebas orang abdi ataupun dengan memberi makan, memberi pakaian kepada 10 orang, ataupun dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Nampak tak? Itu di antara kifarah nazar, contohlah kita kata. Baik. Dan contoh lagi adalah seperti kita mengetahui bahawa sembahyang witir adalah sunat. Berdasarkan hadis yang menceritakan tentang seorang badui yang bertanya Rasulullah SAW tentang sembahyang fardu. Kemudian dia bertanya lagi, adakah masih ada sembahyang diwajibkan atasku? Jawab Rasulullah, tidak, melainkan kamu melakukan yang sunat. Jadi sunat tu dia tanya kepada Nabi, apa sunat? Maka Nabi pun habaklah sembahyang sunat. Yang pertama Nabi kata sembahyang sunat witir, Nabi habak kata. Itu yang keluar witir. Sembahyanglah witir kamu apabila kamu sampai ketika untuk kamu nak pergi tidur, Nabi kata kat dia. Baru datang pula sembahyang sunat duha. Datang lagi pula sembahyang sunat tahajud. Datang lagi sembahyang sunat qabliyah subuh. Nampak? Subuh tu tamsak, sunat subuh paling penting tu tuan-tuan ya. Jangan tinggal sunat subuh dengan sunat maghrib. Dua ni jangan tinggal. Kalau tinggal pun kita qadha qadha cepat-cepat. Jangan biar dia hilang. Sembahyang subuh ni kalau kita tinggal, maknanya kita telah hilang sebesar-besar rahmat antara langit dan bumi. Nampak tak? Jadi rahmat antara langit dan bumi khusus kepada orang-orang sembahyang sunat sebelum subuh. Kita panggil qabliyah lah. Sebenarnya bukan qabliyah, sebab tak ada ba'diyah, nak panggil qabliyah apa? Cuma sunat subuh, kita niat sunat subuh. Hatta kalau kita tertinggal, kita datang ke surau, datang ke masjid, imam sudah memulakan sembahyang jemaah subuh, kita pun ikutlah sembahyang jemaah subuh tu. Dengan kita tinggallah sembahyang sunat, jangan buatlah. Nanti habis dah imam bagi salam, kita pergi carilah hujung-hujung penjuru masjid tu, kita buat lagi sunat subuh tu, jangan tinggal. Bukan niat qadha niat subuh, sebab dia masih dalam subuh. Tinggal lagi dia letak di belakang, dia bukan letak di depan. Itu je beza dia. Jangan tinggal. Ini berlaku pada seorang sahabat Nabi mengikut dalam Sunan At-Tirmizi. Buka dalam Sunan At-Tirmizi pada juzuk yang kedua. Kalau Bahrul Mazi pada juzuk yang kedua juga. Bahrul Mazi
ada dalam tu, di mana seorang lelaki dia sembahyang, dia mari-mari Nabi dah sembahyang dah, dia pun ikut dah sembahyang fardu subuh tu. Habis-habis Nabi bagi salam, dia pergi di ujung penjuru masjid, dia sembahyang 2 rakaat. Nabi pun kata, dia hang buat apa ni? Tadi hang buat apa? Dia kata, aku sembahyang subuh ya Rasulullah, sembahyang sunat. Kenapa ketika hamba datang, Tuan sedang memimpin sembahyang jemaah, saya pun ikut turun. Jadi saya ketinggalan qabliyah tadi, maka saya buat sekarang. Nabi senyum, dia kata. Nampak? Senyum Nabi itu maknanya mengiyakan dan membenarkan. Itu dia. Boleh faham tak? Itu panggil hadis takririyah, dia panggil. Hadis takririyah nama dia. Itu artinya. Baik. Contohlah ya, jangan tinggal ya. Maghrib satu lagi. Sunat ba'diyah maghrib, tuan-tuan, jangan tinggal. Dia kata dalam hadis, mengikut dalam hadis riwayat Ibnu Sunni, ya, riwayat Ibnu Sunni, dia kata barang siapa yang meninggalkan ba'diyah maghrib, dia telah menyakitkan kedua malaikat. Nampak tak? Antara Raqib dan Atid. Dia telah menyakitkan kedua malaikat, Raqibun Atid. Itu dia ada hadis tu. Maka tu ba'diyah maghrib jangan tinggal. Kok mana pun kita buat bagi jadi 2 waktu ni lah. Yang lain tu kita buat lah, bukanlah yang lain tu boleh tinggal. Tapi penekanan dia bagi kepada 2. Yang macam sunat apa? Sunat sebelum subuh ni, punya bacaan dia pun dah lain. Tapi kita sembahyang biasa, sembahyang sunat ni kita baca ringkas lah. Qul ya kulullah, habis Fatihah baca qul ya kulullah. Berbeza dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat qabliyah subuh dan i'anatul talibin, kitab fiqh besar lah. Ya, kitab tu merujukan mana mufti-mufti 14 negeri ada baca yang tu lah. Kitab i'anatul talibin, ya. Satu kitab perujukan ilmu fiqh yang begitu luas. Dalam tu ada sebut, dia kata kita sembahyang subuh sunat qabliyah subuh ni, rakaat pertama lepas Fatihah kita baca dulu ayat 136 Al-Baqarah. 136 Al-Baqarah. Lepas tu baca lagi Alam Nashrah. Lepas tu baca lagi Qul ya ayyuhal kafirun. 3. Lepas fardu, lepas Fatihah, lepas Fatihah rakaat pertama. Ya, hafal lah. Balik hafal lah di rumah, nampak tak? Pertama ayat pendek aja. Ayat 136 Al-Baqarah. Itu ayat dia. Kemudian lepas tu kita ambil Alam Nashrah. Lepas tu kita ambil Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua lepas Fatihah kita ambil pula ayat 64 Ali Imran. Nampak tak? Tu dah Ali Imran, ya. Kemudian susulan dia Alam Tarakai Al-Fil. Kemudian Qul huwallahu ahad. Itu dia penekanan dia. Begitu penting sekali sunat subuh. Ya, dalam mazhab Hanafi sunat subuh ni adalah wajib. Wajib tu dia hukum sebagai sunnah. Pada mazhab Hanafi dia panggil sunnah. Sunnah tu wajib lah, pasal kena ikut Nabi. Nampak tak, ya? Dia kalau mari imam orang Hanafi ni, kalau dia mari masjid, katalah jemaah tu sedang berjalan subuh, dia tak ikut, dia buat sunat tu dulu. Walaupun terlepas jemaah. Nampak tak? Dia bangun tidur kata terlambat, ada lagi 10 minit nak sembahyang subuh dan dia buat sunat dulu walaupun hak fardu tu terkeluar waktu. Tu dia mazhab Hanafi. Di belah khayal, belah surau saya tu dulu ada seorang ni tokek apa syarikat, apa nama, Mira Sahib, apa nama dia, di Penang Street. Tokek kedai besar. Dia main lah di Bayan Baru ni, main duk umpang anak rumah anak dia. Kemudian pagi subuh dia main sembahyang jemaah. Dia duduk ada seminggu di Bayan Baru. Nampak tak? Saya jadi imam. Nampak tu? Dia duduk perhati dia tengok orang main terus sembahyang, orang main terus masuk masjid, masuk surau terus sembahyang. Agak 3-4 hari lepas tu dia panggil saya, imam mau cakap sikit lah, dia kata, nampak ya. Saya tengok ni banyak orang main masuk surau sembahyang, terus sembahyang jemaah imam. Nampak? Saya kata ya, imam sembahyang dia kena ikut imam dulu lah. Tak boleh, dia kata, mau sembahyang sunat dulu. Sembahyang sunat dulu, itu sunat mau buat dulu, baru mau sembahyang fardu sebagai imam. Nampak tak? Saya kata, mama,
Mamak kena faham lah, mamak Hanafi, kami sini Syafi'i. Tu dia, nampak tak? Dia tak tahu lah Hanafi Syafi'i itu dia bohong. Hanafi mazhab, ya betul, mamak punya Hanafi mazhab. Ini jamaah sini semua Syafi'i. Belakang ni ada lah Bangladesh baru ada lah Hanafi. Oh, itu macam ke? Mamak tahulah. Jangan mamak kata kami tak faham lah, tak erti, nampak tak? Kita kena faham lah juga mazhab-mazhab. Di Malaysia ni kita ada dua mazhab tu yang besar, Syafi'i, Hanafi. Kita ambil tahu lah sama lah, supaya kita tak cerdas, sama-sama kita cercah sama sendiri lah. Tengok tak kena, kita kata faham dulu tu. Itu di antaranya lah. Baik. Kemudian lagi dia kata tadi ini, contohnya lagi ya, ialah seperti kita mengetahui bahawa sembahyang selepas asar adalah makruh, berdalilkan larangan Rasulullah daripada melakukan sembahyang selepas selesai sembahyang asar sehingga terbenam matahari, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sembahyang sunat lah, bukan sembahyang fardu. Sembahyang wajib, sembahyang fardu tak masuk lah ya. Dia kata sunat, sembahyang sunat saja. Makruh ni makruh tahrim, dia bawa kepada haram. Makruh ni ada dua, tuan-tuan. Pertama makruh tanzih, kedua makruh tahrim. Makruh tanzih ni dia lebih berat kepada harus macam bawang, makan petai kan, makan jeruk budu, makan durian. Durian makruh tau kan. Tu dah. Tu dia dah. Itu tak jadi haram, dia berat pula harus. Dia tak jadi haram lah. Makruh maknanya tak ada pahala lah. Ya, dia berat pula. Makruh tahrim ni dia berat kepada haram. Nampak tak? Ya. Kita buat benda tu dia jatuh kepada haram. Kita tak buat tak apa. Nampak tak? Itu dia. Itu artinya makruh tahrim ni. Jadi makna kata sembahyang lepas asar ni sembahyang sunat. Sembahyang sunat pula, sembahyang sunat yang macam mana? Dia ada dua sembahyang sunat ni pun. Sembahyang sunat yang punya sebab dahulu, diharuskan sembahyang dalam semua waktu. Sembahyang sunat yang bersebab dulu, sembahyang sunat yang bersebab kemudian, yang tu yang haram tak boleh. Nampak tak? Ini berasal pada hadis Nabi SAW. Rasulullah ketika habis sembahyang zuhur, ada satu rombongan daripada Abdul Qis, dia orang datang ni, dia orang datang jumpa Nabi nak bertanya tentang Islam. Rombongan tu mari lebih kurang dalam 30 orang mai jumpa Nabi, dia nak tanya kat Rasulullah tentang Islam. Dia tak Islam lagi, dia nak tanya tentang Islam, baru dia nak masuk Islam. Nabi pun duk terang, habis-habis sembahyang fardu Nabi tak ada sempat nak buat sembahyang sunat ba'diyah. Nampak tak? Terus Nabi duk layan depa sampai masuk waktu asar. Sampai waktu asar sembahyang pula asar. Habis asar depa balik lah. Lepas asar Nabi sembahyang, Nabi qada balik sunat ba'diyah zuhur. Sunat ba'diyah zuhur tu Nabi qada. Ummu Salamah, indul Ummu Salamah, dia tanya, ya Rasulullah, Tuan telah menegah kami sembahyang lepas asar, tapi Tuan sembahyang. Nampak tak? Nampak tak? Nabi kata, aku telah disibukkan oleh rombongan Abdul Qis, dia nak tanya pasal Islam, maka aku telah tertinggal sembahyang tu. Sekarang aku qada. Dia tak kata lah qada, sekarang aku buat. Daripada sini ulama mengambil dalil boleh qada, boleh kita buat sembahyang-sembahyang sunat yang ada sebab dulu. Sebab apa? Sebab dia datang awal. Sembahyang sunat yang Nabi qada tu dia mari awal zuhur. Nampak tak? Tuan-tuan masuk masjid, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni bila-bila masa boleh buat. Pasal apa boleh buat? Sebab kita masuk masjid. Dia langkah masuk masjid dulu. Perbuatan masuk masjid tu mai dulu, maka sembahyang sunat tu boleh buat bila-bila masa. Wudu sebagai contoh. Sembahyang sunat wudu boleh sembahyang bila-bila masa, tak ada pantang. Kenapa? Kita ambil wudu dulu. Nampak tak? Wudu tu mari dulu, perbuatan wudu sebab dia mari dulu, maka sembahyang boleh. Sembahyang yang datang kemudian, contoh anak kita baru nak puasa. Nampak? Lagi sebulan baru nak puasa. Dia mai jumpa kita. Ayah ni ayah tolong buat sembahyang hajat. Masa dia cakap tu waktu asar. Habis waktu asar dia mai jumpa kita. Habis sembahyang asar, sembahyang fardu, kita pun balik rumah, anak kita mai kita. Dia pun baru balik sekolah lah kot. Ayah tolong buat sembahyang hajat. Kata cik nak puasa. Lagi sebulan cik nak kena puasa ni. Ini sebab mai kemudian. Nampak? Yang ni tak boleh. Sembahyang sunat hajat tu tak boleh buat sesudah asar waktu tahrim. Kenapa? Dia punya sebab datang kemudian. Nampak tak? Boleh faham tak? Nampak tak? Nampak tak? Saya bagi contoh.
Sebab datang dulu. Dah. Anak tu dah periksa, dia dah periksa dah seminggu sudah. Nampak dah. Sama juga jumpa kita waktu asar. Lepas kita sembahyang asar, kita bawa dia rumah, dia main. Macam mana? Dah habis periksa semua. Dah lepas dah abah seminggu dah periksa dah. Tu abah tu buat sembahyang hajat, bagi cek berjaya, nampak dah. Tidak dah. Kod examiner tu dia nampak kosong, dia tambah 1 jadi 10. Nampak dah. Mana nak beritahu lah. Tu dah. Tu, baik-baik tak betul jadi betul. Kata bila betul kan, takkan nak betul kan. Wallahu a'lam lah, tak tahu lah. Ni examiner punya kerja ni. Jadi pendek kata periksa dah mari dulu dah. Barulah examiner lembut hati sikit, dia tak kira banyak sangatlah. Tengok-tengok kok boleh lah kot perkataan lebih kurang sama aja kan. Tu dia. Naik haji, kerja haji, nampak laksana haji. Yang mana betul? Nampak tak? Kita pergi tulis naik haji. Naik haji tak betul kan? Naik haji kena naik ke penerbangan. Tapi examiner tu dia right jugalah, dia bagilah juga 5 lah, boleh lah naik haji juga, kena naik kapal tapi Pekah. Kalau tak naik kapal macam mana? Pekah betul juga. Kira-kira betul apa lah? Kerja haji, laksana haji, yang tu yang betul lah. Naik haji tak betul, tapi memang kena naik haji dulu baru boleh buat kerja haji. Contoh saya kata, tu makanya faham dulu tu. Baik. Jadi ini antara kita kena faham lah. Yang kata tadi kita ditegah sembahyang pada waktu-waktu tahrim, tuan-tuan. Ada 5 waktu lah. Satu bagi orang sudah selesai sembahyang subuh, baki waktu sebelum naik matahari, itu waktu pertama. Kedua, matahari dia tengah-tengah langit betul-betul. Dia terkisak sikit, lebih kurang dalam 2-3 saat. Masa tu kita takbir Allahu Akbar, sembahyang kita tidak sah. Yang ketiga, bagi orang sudah sempurnakan sembahyang asar, sisa baki waktu sebelum ghurub matahari. Nombor 3. Nombor 4, setelah ghurub matahari dah. Ghurubnya matahari antaranya hilangnya bulatan matahari yang pengambil. Nampak tak? Bukan kata hilang matahari, bulatan matahari yang akhir tu. Dia punya apa kita kata, dia punya tali halus itu. Bulatan matahari itu tenggelam, itu dikatakan saat yang begitu singkat, begitu juga dekat macam sembahyang sunat tengah hari tadi, macam sembahyang waktu tengah hari tadi, waktu zawal. Itu yang keempat. Yang kelima, syuruk hinggalah tingginya matahari sepenggalah lebih kurang dalam tempoh 28 minit. Syuruk, tuan-tuan tengok syuruk dia tak boleh sembahyang lah. Naik matahari waktu syuruk tak ada sembahyang sunat syuruk lah. Sunat syuruk sebab masyuruk dulu baru sembahyang tu boleh, nampak? Pasal apa sembahyang sunat syuruk boleh? Pasal kena syuruk dulu, matahari kena keluar dulu. Jadi ada sebab dulu, nampak tak? Maka tu sembahyang sunat syuruk boleh buat dalam waktu tahrim. Waktu tahrim tu antara terbit matahari, sekarang waktu 7:14. Sekarang ni sampailah campur lagi 28 minit. Lepas 28 minit daripada syuruk matahari baru masuk waktu duha. Waktu duha tu baru kita sembahyang. Nampak tak? Bagi orang yang sembahyang sunat syuruk, dah boleh sembahyang sunat syuruk apabila matahari dah terbit. Dengan syarat kena terbit matahari dulu. Itu di antaranya lah ya. Baik. Ya, terima kasih. Dia tayang mai tahun ni. Muka surat ya, berkali bidang lain. Baik. Contohnya lagi seperti kita mengetahui bahawa menyapu sebahagian kepala ketika berwuduk adalah wajib berdasarkan firman Allah Taala. Bermaksud ya, wamsahu bi ru'usikum, Al-Quran kata, dan sapulah kepala kamu. Itulah. Ini sebagaimana kita faham tadi, ini tak dapat tidak waktu dah masuk azan boleh azan buat Nabi sila azan dulu kita raikan waktu masuk ni orang luar nak sembahyang baru tunggu azan silakan muazzin. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasurahu wa waraha. Contohnya lagi seperti kita mengetahui bahawa menyapu sebahagian kepala berwuduk wajib berdasarkan firman Allah, wamsahu bi ru'usikum, Al-Quran sebut Al-Maidah ayat 6. Kesimpulannya, semua hukum-hukum syarak yang kita ketahui di atas berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah dinamakan fiqh di persegi istilah. Ya, ini pada awal Islam, pada kurun yang pertama, fiqh diartikan dengan sebarang semua ilmu, semua unsur-unsur ilmu yang syar'iyah.
maka digelarkan sebagai ilmu fiqh. Asal mula zaman sahabat, zaman salafus salih, ya. Bila kata fiqh itu bukan berarti kata bab sembahyang, bab hukum halal haram saja, meliputi semua hukum-hukum yang didatangi daripada Al-Quranul Karim, melibatkan ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum, ya. Itu di antaranya. Jadi apa-apa yang datang daripada ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum, maka itu disebut sebagai fiqh. Tapi apabila datang pada kurun yang kedua, di mana ulama kita yang tertua sekali, mazhab yang tertua, Al-Imam Nu'man bin Thabit Al-Hanafi, Imam Hanafi, ya, maka Imam Hanafi telah membataskan ilmu fiqh ni yang berkaitan dengan halal dan haram. Ini ada sebut di Syekh Ali At-Tanahawi, mufti Mesir dulu, lama lah, tahun 40-an dulu. Dia kata al-'ilmu bil ahkami syar'iyyatil 'amiliyyati min adillatiha tafsiliyah wa yaj'alunahu arba'ata aqsam. Dia kata, ya, bahwasanya ulama-ulama Syafi'iyah, dia khususkan mentarifkan fiqh itu dengan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syarak, yang amaliyah, yang kita beramal, yang diambil daripada dalil-dalil yang tafsiliyah. Dalil tafsiliyah ni maknanya kata daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi, daripada ijma' dan qiyas, ya. Di mana mereka menjadikan tadi wa yaj'alunahu arba'ata aqsam, menjadikan fiqh itu dalam 4 bahagian, ya. Faqad qalu al-ahkamu syar'iyyatu imma an tata'allaqa bi amri al-akhirah wa hiya ibadatu aw bi amri dunya wa hiya imma an tata'allaqa bi baqa'is shakhsi wa hiya al-mu'alamat aw bi qata'in naw'in bi i'tibari al-manzili wa hiya al-munakahat aw bi i'tibari al-madaniyah wa hiya al-'uqubah. Lebih kurang pada maknanya kita faham dulu tu. Maka mereka membahagikan ilmu fiqh ini kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama sekali dia kata tadi ini bahagian yang berhubung dengan ibadat. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Macam mana kita nak buat ibadat? Macam mana kita nak berzikir, baca Quran, buat contoh. Bagaimana kita mengamalkan ibadat kurban, nak sembelih kambing, lembu, apa semua tu. Ini masuk dalam bahagian yang pertama, dia panggil rubu' ibadah. Quarter of the fiqh, maknanya satu suku daripada fiqh ialah merujuk kepada soal-soal ibadat yang dalamnya berkaitan dengan soal-soal amaliyah yang diamal oleh mukallaf. Macam mana kita nak amal ibadat sembahyang, puasa, zakat. Maka dalam mazhab Syafi'i dia ada 18 kitab bab ibadat saja. Nampak ya? Dalam ibadat dia ada 18 kitab. 18 bahagian lah makna kata, ya, diperincikan, ya. Daripada kitab dia jadi bab, jadi pada bab dia jadi mana, dia jadi masalah. Dia bermula daripada bahagian dulu, ya, kemudian turun kepada macam dia kata dia rubu' ibadah, dia turun kepada bahagian yang pertama, bab yang pertama sekali, bab taharah, bab suci. Semua kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i dia akan mula dengan bab suci dulu. Kita besok dia akan baca kitab ni mula bab suci dulu lah. Tengok berjanggut tapi dah kena mengaji bab ayat. Pasal mula kitab dia begitu dah baca lah. Jadi kita kena faham susunnya macam tu. Itu bab ibadah. Kemudian apa dia berkaitan dengan urusan-urusan yang melibatkan keduniaan. Kita nak kena menjaga, kita nak kena meminjam, kita kena berhutang, kita kena pajak, kena gadai, ya, perbankan Islam dan berbagai lagi. Maka datang rubu' yang kedua, dia panggil rubu' muamalah. Nampak tak? Kemudian berkaitan dengan masalah-masalah kekeluargaan, masalah perhubungan, masalah antara laki-laki dan perempuan, ya, dalam soal masyarakat yang penting. Datang bab yang ketiga, dia panggil munakahah. Munakahah, ya. Itu dia. Itu dia kata tadi, au bi baqa'in naw'i bi'tibari al-munazzali wa hiya al-munakahah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat
rubuk ini berkaitan dengan masalah keselamatan, penjagaan, keselamatan, kawalan. Itu masuk dalam rubuk yang keempat. Dia panggil rubuk uqubah wa jinayah pun boleh kita panggil juga. Jadi 4 dah tuan-tuan. Ya, Imam Syafi'i dia susun dia punya fiqh dia. Fiqh Imam Syafi'i ni dia ada 4 bahagian. Bahagian yang pertama bahagian ibadat. Satu suku daripadanya bahagian ibadat. Yang tu kita kena mengaji sebuah lah. Yang tu lah kita nak kena mengaji pun banyak mengaji tak habis. Tambah ibadat tu. Mula-mula bab ayat, kemudian baru masuk bab solat. Nampak? Tu dah lah. Mai tambah ayat untuk guru mati tu dah. Nampak tak? Lama sangat nak mengaji tak tu? Tu dah. Tu lah. Tu dah. Tapi alhamdulillah saya sempat menguasai fiqh ni. Kalau kita mengaji kitab ni ada lebih kurang 24 kitab dah saya khatam dalam bab fiqh lah nah. Baru boleh mengajar. Jadi kita kena kuasai sebab ada khilaf. Kitab-kitab ni pun ada khilaf di antaranya. Ya, berbagai-bagai pendapat di antara ulama-ulama je dalam ibadat cukup banyak. Yang kedua, kita mengaji soal berkaitan munakahah sebab kita berurusan kehidupan hari-hari ya, membeli belah, pinjam-pinjaman, pajak, hutang dan berbagai istimewa perbankan Islam, masalah kewangan dan sebagainya. Maka melibatkan bab yang kedua. Imam Syafi'i letak 1/4 lagi dalam bahagian muamalah. Sebab tu Nabi kata ad-dinu muamalah. Agama tu sebahagian daripadanya adalah muamalah. Yang ketiga dia berkaitan dengan soal syahwat, soal keinginan, soal perhubungan laki-laki dan perempuan. Supaya kita kenal ini kakak kita, yang ni mak kita, yang ni pupu kita, ya. Yang ni mahram kita, yang ni bukan mahram kita. Nampak? Jadi hukum-hukum nak mengkelaskan kita dalam keadaan masyarakat supaya aman. Ya. Dia tidak jadi macam LGBT tu. Maka datanglah rubuk yang ketiga, dia panggil rubuk munakahat ataupun bab nikah kahwin. Senang kita cakap. Nampak? Imam Syafi'i letak yang ketiga. Baik yang keempat. Yang keempat dia kata tadi ini rubuk uqubah atau jinayah. Bahagian ini untuk jaga keselamatan ya, kepentingan pengawalan, penjagaan. Datanglah hukum-hukum hudud, hukum qisas. Kalau di belah Indonesia dia panggil hukum pidana. Ya, tu dah. Saya mengaji belah sana lah. Jadi kita kenal dengan hukum pidana dia panggil. Itu hukum jinayah ataupun uqubah atau satu bahagian. Jadi kenapa Imam Syafi'i pilih 4 bahagian ni? Kelebihan Imam Syafi'i, dia susun fiqh dia dalam bab rubuk ni, rubuk ibadah, rubuk muamalah, rubuk munakahah, rubuk jinayah. Pasal kita ada 4 kekuatan. Kita ada 4 kekuatan yang Tuhan bagi. Yang kita sebut la haula wala quwwata illa, kuah yang ada kat kita. Nampak tak? Semua datang daripada Allah, bukan daripada kita. Kita ada 4 kekuatan tuan-tuan. Manusia ni ada 4 kekuatan. Kalau ada tak dimendung, dia tidak bagi peraturan, dia tidak beri hukum, dia tidak ada kawalan, 4 kekuatan ni boleh merobohkan langit dan bumi. Itu dia. Nampak tak? Dia boleh lawan Tuhan. Itu bahaya dia. Pertama sekali ibadah. Rubuk ibadah ni pasal apa? Kita ada satu kekuatan akaliyah. Itu yang pertama, kekuatan akal. Manusia semua ada kekuatan akaliyah. Nampak? Akal ni mesti duduk di bawah wahyi, bukan dia mesti langgar wahyi atau keluar daripada wahyi atau keluar daripada wahyi. Dia mesti duduk di bawah wahyi. Akal itu manusia ni kena ada satu runtunan, satu tuntunan yang dibawa kepada dia. Maknanya kawal akal kita jadi adalah wahyi. Dia kena ikut, baru dia jalan macam jam tangan dengan matahari ya. Jam tangan hang mahal macam mana hang pakai sekali pun. Nampak tak tuan-tuan tak jam tangan saya berapa? Bukan saya ni nak cerita contoh tuan-tuan terkejut lah. Ni saya pakai murah ya, 100 lebih ya. Nampak tak? No, kata lagu satu orang pakai jam. Betul subuh dia pakai jam harga 42,000 Rolex. 42,000. Tapi lah ni pukul berapa? Lah ni patut-patut lagi 5 minit 9 dia pergi bubuh pukul 5 pagi. Nampak tak? Orang ni kata jam hang gila. Betul tak? Jam aku Rolex tahu tak? Walaupun jam hang Rolex harga 42,000, tapi dia menyalahi perjalanan matahari, maka jam hang tak betul. Mungkin jam hang rosak ataupun otak hang rosak. Itu antara dua. Nampak tak?
Faham tak? Jadi jam yang betul, jam yang macam mana pun dia mesti tepat duduk bawah matahari. Mana macam itulah akal kita. Walaupun begitu punya genius bijak macam mana pintar akal sekalipun, dia kena berada di bawah wahyi Allah. Antara perintah wahyi apa? Aqimis salata li zikri, tegakkan solat buat mengingati aku. Itu perintah wahyi. Jadi apabila kita tunduk, sebab tu kita wajib kena tunduk sampai ke bawah. Ya. Kepala kita ni mesti kena bumi, menunjuk kita serendah-rendah. Nilai akal kita tadi ini semacam nilai bumi tadi ini. Itu satu di antara hikmah adalah bukan rahsia dia lain. Hukum dia lain lagi. Jadi maknanya itu di antara sebab. Contoh, kita kena puasa, kita kena haji, kita kena zakat. Ini semua masuk dalam bahagian ibadat kerana untuk membendung dan untuk mententeramkan akal kita. Sebelumnya kena bagi hukum akal dulu. Hukum akal itu kena datang dulu. Ilmu tu ilmu tauhid lah yang boleh tentukan akal jadi kita. Kalau tak ada ilmu tauhid, akal tidak ada hukum. Dia tidak boleh. Maknanya kita kena betul-betul letakkan hukum kita pada 3 bahagian. Bahagian wajib, bahagian mustahil, bahagian harus. Itu bab tauhid. Tapi dalam hukum. Ya, maka itu kata Imam Syafi'i, untuk nak mententeram, untuk menstabilkan dan untuk menjernihkan perjalanan akal, maka orang ini kena diberi ibadat. Maka tu kita kena sembahyang. Antara contohnya, nampak ada orang yang berakal keluar zakat, orang berakal buat kerja haji, orang yang berakal akan melaksanakan puasa, orang yang berakal akan sembahyang. Nampak ada? Itu dia, ya. Orang yang tak ada akal, ya, yang sia-sia akalnya tidak diguna pakai, yang tak akan buat kerja-kerja ibadat ini. Itu maksudnya kita tadi. Apabila kita laksanakan semua kerja ibadat ini, akal kita akan terpimpin. Maka bila terpimpin, la ikraha fid, tidak ada paksaan dalam agama. Nampak tak? Baru betul ni. Tak ada paksaan dalam agama. Sebab dia sudah ada peraturan. Siapa ada paksa? Nampak? Ya. Macam itulah. Hari ni kita kena bubuh macam-macam sains di atas jalan raya ni. Pasal orang tak ada akal. Nampak tak? Ya. Dia tak ada peraturan. Jadi peraturan-peraturan yang kita buat tadi ini memberi erti bahawa peradaban suatu bangsa itu letak kepada peraturan dia sendiri. Nampak? Peraturan itulah menghukum perjalanan peradaban suatu bangsa. Nampak? Itu dia. Ya, faham ke tu? Baik. Yang kedua, kita ada kekuatan apa? Kekuatan akaliah. Dia hanya boleh bendung dengan amal ibadat. Kekuatan yang kedua, kekuatan batiniyah, perut. Kekuatan perut, nampak tak? Kekuatan perut lah hari ni, ya. Orang boleh rasuah, boleh bagai-bagai, boleh tipu dan bagai-bagai perkara dalam kehidupan ni, sehingga jadi peperangan, jadi porak-poranda, ya, jadi pertempuran, jadi perpecahan kerana perut. Macam perut lah. Dan perut ada apa dia tak? Perut ni ada 3 penyakit. Dia ada 3 virus yang kena jaga. Virus yang pertama sekali, dia panggil tamima'in, tamak. Nampak? Tamak halubah. Tamak tu lah sangat. Maka dia sanggup buat berbagai macam, nak pulul duit banyak-banyak. Nampak tak? Hanya semata-mata kerana tamak. Nampak tak dia? Itu yang pertama, kejahatan perut ni, ya. Nilai perut itu kita tengok dalam tasawuf, baru kita akan nampak ada penyakit, ya. Fiqh tak apa penyakit ni. Saya dedah bila sikit dalam jurusan fiqh, dalam jurusan tasawuf kita akan kenal. Ya. Kedua dia panggil ahmak. Pertama tamak, kedua ahmak. Ahmak ni dia mau hak dia punya duit, ada berlima orang punya dia mau lagi. Nampak? Ya. Kita boleh nampak tamak nasib ahmak ketika nak buka puasa. Dia tak? Pergi pasar Ramadan. Nampak tak? Wajibnya kena segelas ayam, sekeping, 2 keping kurma kita masuk mulut dah penuh dah. Tapi sebelum nak buka puasa, penuh lah. Tu kita pergi petrol station tu, tengok minyak tu pun kita lagi dahaga tu telah. Dia bertahap tu, itu panggil ahmak. Nampak tak? Ya, yang kedua. Ya. Tengok ayam, semua ayam nak beli. Ayam kuning, ayam merah, ayam hijau semua nak beli. Nampak? Tengok bikang, semua jenis bikang nak beli. Kalau boleh semua ayam, semua jenis ayam kita nak beli. Pasar Ramadan ni ada cerita lah ni. Jadi tu, ya. Beli, makan tak. Nampak tak? Ya. Sehingga beratus ribu tan tiap-tiap tahun ni Malaysia punya statistik, ya. Buang makanan yang banyak sampai beratus ribu tan di bulan Ramadan, tuan-tuan. Tiap-tiap tahun berlaku.
Ya, saya ada bawa khutbah ni di satu masjid lah, ya, berkenaan kita bagi statistik betul, berapa ribu tan makanan kita buang bulan puasa. Kenapa kita buang? Mubazir dia panggil kerana sifat Ahmad tadi, na'udzubillah. Nampak? Ya. Yang ketiga, khusumat kesumat orang Melayu panggil. Khusumat ni masuk dalam bahagian dengki, nampak? Dia pantang tengok. Pantang tengok lebih. Aku nak beli. Pantang tengok, aku nak. Nampak? Itu perut. Perut dia ada 3. Nampak? Itu orang Melayu panggil busuk perut. Faham tak? Dia faham tak? Busuk perut ni pasal 3 lah. Perut tu busuk. Dia akan menyebabkan, dia akan menjana berbagai-bagai. Maka itu Nabi pun sebut, semua penyakit berpunca daripada perut. Sama ada penyakit zahir maupun penyakit batin. Dia nampak? Dia faham ya? Na'udzubillah min zalik. Al-Imam Syafi'i pun pasal perut, lupa satu masalah. Dia pergi, dia belajar, dia mengaji di Iraq, dengan guru dia Waqi'. Dah habis dia mengaji, dia balik pergi Mesir, dia lupa satu masalah. Satu masalah. Dia patah balik, pergi jumpa guru dia, nampak? Syakautu ila Waqi' su'a hifadhi. Dia buat syair, cantik syair tu. Mengadulah aku kepada guru Waqi' akan jahatnya hafal aku. Farjan tanki ma'asi, maka mengajar aku untuk meninggalkan maksiat. Ya, nampak dah? Fa'allamani fahuwa nur fahuwa ilman nur, mengajar dia akan aku bahawa ilmu itu cahaya. La nur lahdi li'asi, maka nur tidak akan diberi kepada orang yang maksiat. Kamu mungkin maksiat, ya Syafi'i, ya Muhammad, dia kata. Imam Syafi'i, tu guru dia kata mungkin hamil maksiat kuat. Nampak? Tu perut boleh bagi kesan. Rupanya dia balik-balik, kawan dia lama tak jumpa dia, kawan tu bagi minum susu dia, nampak? Ya. Perempuan tu buat bagi susu bagi dia minum, dia pun minum susu. Lama aku tak minum susu, dia tak, susu kambing di sini, nampak? Lepas minum susu tu dia lupa masalah. Lupa satu masalah, nampak? Macam mana nak buat? Dia tanya pada kawan dia, kambing yang bagi aku minum tu susu kambing yang punya. Kawan dia kata, ya, kambing aku belah je, nampak? Kambing tu hang belah dia pun bagi makan dedak setiap bulan kan, setiap hari kan, ataupun hang lepas dulu tu biar ragut orang punya pokok dia apa semua. Dia kata aku lepas dulu tu lah, nampak tak? Kambing tempatan memang sedap daging dia, pasal dia makan macam-macam. Nampak tak? Tu je. Segala daun, segala bunga orang semua dah pikat. Yang tu yang tak boleh. Nampak? Haram tu. Nampak? Maka tu susu dia aku minum, kena agak aku penyakit lupa. Nampak? Tu je. Imam Syafi'i tuan-tuan. Sebab tu dia kata apa punca pun, sama ada kita nak sesat ke, sama ada kita nak alim ke, sama ada kita nak jahil, sama ada kita nak kasar, dia berpunca pada perut tuan-tuan. Itu 3 penyakit, ingatlah. Penyakit lah. Pertama tamak, kedua ahmak, ketiga khusumah. 3 penyakit ni. Dalam tasawuf kita habaq. Itu artinya kejahatan perut, kekuatan perut, kekuatan batiniyah, maka adanya muamalah. Ketiga, kekuatan munakahah, syahwat. Kita kena kahwin, kena kenal siapa-siapa, dah kita tahu isteri kita, kita akan tak langgar. Nampak tak? Antaranya sifat orang yang beriman. Ya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul 'adun. Al-Quran kata nampak saja. Ya. Adapun sikap antara sifat orang-orang, karakter orang-orang yang beriman kepada Allah, karakter imam haqqan, imam yang sukses, imam yang berjaya. Qad aflahal mu'min, nampak sebut Al-Quran tadi. Yang ini antaranya mereka itu, mereka melihara akan kemaluan fi furujihim hafidh, kemaluan mereka dia cukup jaga, melainkan kepada pasangan-pasangan mereka, isteri ataupun suami ataupun orang-orang yang dapat dengan tangan mereka ni, hamba abdi, jariah-jariah mereka. Ya, maka yang lebih daripada itu kata Allah adalah semata-mata kita mengundang kepada permusuhan. Nampak? Itu kena jaga baik-baik lah. Ini berarti bahawasanya datang pula hukum yang ketiga, kekuatan farjiyah, kekuatan kelamin. Itu dia. Sehingga Nabi ada menyebut, aku jamin kamu masuk surga. Nabi kata, kalau kamu boleh jaga 2 perkara. Nampak? 2 perkara ni kalau kau boleh jaga, Nabi kata, aku jamin kau masuk surga. Pertama, antara 2 janggut. Bisa dengan janggut mulut lah. Kedua, antara 2 paha. Antara 2 janggut, antara 2 paha, kalau kau boleh jaga, aku jamin kau masuk surga. Itu dia, nampak tak? Mulut termasuk dengan makan minum lah. Mulut ni punya jahat sekali lah. Habis anggota kita yang paling berat sekali tuan-tuan, cabarannya adalah mulut lah. Al-Imam Al-Ghazali sebut Ihya Ulumuddin,
Ada 17 kejahatan lidah. Na'udzubillah. Kita boleh jaga 17 kejahatan lidah ni, insya-Allah tuan-tuan, kubur tu ya mengundang, menjemput kita, welcome kita dengan manis. Nampak ni kalau boleh jaga, nampak tu dia. Tu. Nak abang bagi. Baik. Yang ketiga, yang keempat, kekuatan ghadabiyah, kekuatan marah. Dia ada 4 kekuatan. Pertama kekuatan ibadah, kekuatan akaliyah, kedua kekuatan batiniyah perut, ketiga kekuatan fardiyah kemaluan, keempat kekuatan ghadabiyah, kekuatan marah. Semua orang ada marah. Nampak? Tidak nak mengatasi kekuatan marah kalian adalah hukum-hukum yang akan boleh mengawal. Hukum apa? Hukum jinayah, hukum uqubah. Nampak? Jangan curi, potong tangan. Jangan berzina, rejam. Nampak tak? Ya, jangan bunuh orang, pancung. Itu dia, qisas. Ini adalah antara hukum-hukum yang mengawal supaya kita punya marah, kita dapat bendung marah kita. Nampak tak? Itu dia. Di Saudi, ini saya sendiri hari nak pergi korban, nak pergi hari kedua, hari ke-11 di Mina. Saya nak bawa rombongan jemaah haji nak pergi buat korban. Bismillah unta, 7 ekor unta kami nak pergi sembelih. Ni kami naik van tu sudah berlanggar sikit dengan satu kereta, pakat turun driver van kami dengan dia punya bergerai turun mulut depa bercakap, cara depa bercakap kita kata lebih mana pula. Kemudian kawan dia pergi ambil sepanar besar. Saya kata habislah kepala kau ni. Pakai gempak yang bukan betul, pakai dua acu lah. Nampak? Pasal apa? Hukum depa di sana. Pancung, jangan buat silap. Nampak tak? Kalau kita bunuh orang tak kena gaya, tak kena syarat-syarat dia berbagai yang berjaga ini, ya, maka pancung. Maka tu dipatah perlu teringat tentang pancung lah. Tak ingat tentang hukum uqubah yang diamal di Saudi, maka tak jadi pakai dia gempak ya. Kami kata dah lah, dia bagi sepanar kepala itu hancur. Rupanya dah gempak ya, nampak sama-sama depan. Nampak? Ya. Yang itu pula ambil botol, pecah botol. Oh, tu dia, sama-sama. Tapi tak buat apa-apa. Duduk kaya betul lah. Start kereta, pergi jalan dulu. Saya api abang ni, kami nak buat korban. Hang duduk keli apa, cepat. Dia pun tak kata apa, bawa kami pergi buat korban. Satu sebab apa? Ada hukum jinayah yang dikuatkuasakan di negara itu. Kita tak ada. Kita tak gantung. Nampak ya? Tu lah. Dia lupa kena gantung. Ini pancung tu dia kering, dia lebih sikit. Tu dia lah. Tu lah. Kalau ada aksiden di sana, satu Mekah dia keluar main tengok. Nak tengok apa jadi, betul ke dia berotoh dia tu mati ke tidak. Pasal driver tu akan dipancung. Itu dia. Nampak? Itu dia. Tambahan pula kalau kita dah bisa tengok, saya sendiri bisa tengok dah perjalanan pancung yang jalan jadi di Mekah ya. Pada tahun 92. Tengok sendiri dia pancung. Nampak tak? Di mana? Di depan pintu apa nama? Lupa nama pintu. Nampak? Pintu nombor 32. Tidak. Apa nama dia? Babul Fatah. Babul Fatah nama dia. Memang ruang tu luas. Semua pakat duduk nak sembahyang Jumaat. Dia sembelih sebelum Jumaat tu. Semua duduk tunggu siap dah. Dah dapat tempat bagus dah, punya tunggu main awal. Nampak tak? Duduk sana ni. Tempat depan tu memang lapang, dia tak pergi, dia sekat tali. Nampak? Orang tak tahu dia nak sekat tali. Pasal apa nak buat ceramah apa kan? Rupanya nak sembelih orang. Saat ni ambulans main, saat ni kereta polis pun mari buat turun kawan tu. Nampak tak? Nak buat turun kawan tu. Tutup muka lah, dia tutup muka siap-siap. Tak buka-buka kan? Ada dia ambil pujuk-pujuk kiri kanan apa semua. Ya. Pancung. Nampak? Ada dia. Itu. Tapi itu hari itu dia tak pancung, dia sembelih. Dia buh pisau di bawah leher. Nampak? Sekali tarik putus kepala. Pisau tu punya tajam dah, masya-Allah ya. Sekali tarik. Mula-mula dia letak pisau, kawan tu duduk tunduk gitu lah, pendekat dia punya apa, dagu tak bagi. Dia tak buat apa, dia tangkap balik pisau, nampak? Dia pergi cucuk tang rusuk, dia bubuh pisau, dia cucuk rusuk, dia cucuk tang rusuk, geli, angkat kepala, dia tarik. Dia tarik sekali, tu dia nampak. Ya. Putus kepala. Dia bangkit berjalan, darah keluar, cucuk. Pakat habis pingsan dah. Tengok ya. Dengan saya pun hari pingsan sampai lah nampak lagi. Kadang-kadang dia main waktu tidur, tak boleh tidur. Ni. Kadang-kadang dia main waktu tidur.
Dia mai bayangan tu, saya tak dia tidur kena bangkit. Nampak? Dia nampak sendiri. Masya-Allah ya. Itu amalan ni tuan-tuan ya. Tapi lama lah tak ada, dalam masa 3-4 tahun ni tak ada lagi lah, tak dengar lagi lah. Itu antara 4 sebab tuan-tuan. Pertama kerana kekuatan akaliyah kita perlu dengan ibadat, sembahyang, amal. Kedua kekuatan batiniyah, perut, kita perlu kepada hukum-hukum muamalah, jual beli. Kita tak payah curi, nak pergi beli barang, tak ada hutang, tak boleh hang pinjam. Nampak? Tu dia ada barang nak beli hang pajak. Besok hang boleh beli. Dia tu dia. Itu yang ketiga, kekuatan farjiyah, kemaluan. Maka kekuatan kemaluan farjiyah ni kita nak atasi dia dengan hukum munakahah, nikahlah. Hang tanya sangat nikah, jangan pergi zina. Tak boleh. Jangan pergi ganggu orang lain. Nampak? Hang kena kenal. Yang ni isteri orang, ni anak orang, ni kakak orang. Nampak tak? Itu dia. Ini hukum munakahah untuk kesejahteraan rumah. Yang ketiga, kekuatan ghadabiyah. Kita ni ada 3 kali marah. Pada 3 kali marah mengikut Abu Dzar Al-Ghifar, dia mai jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong pesan dekat anak, tolong wasiat dekat anak satu wasiat yang ringkas, yang ringan, yang padat, supaya anak tak tanya ke orang lain. Nampak tak? Rasulullah kata, la taghdab, jangan marah. Dia mai pula sekali lagi kat Nabi. Dia tanya yang sama, Nabi kata, la taghdab. Dia mai kali ini ke, la taghdab. 3 kali Nabi pesan kat dia, la taghdab. Memang dia baran. Abu Dzar Al-Ghifar ni seorang sahabat Nabi yang baran, tapi baran kena tempat. Nampak tak? Dia tegur sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar, termasuk Umar pun kena tegur dengan dia. Nampak tak? Osman pun kena tegur dengan dia. Nampak tak? Itu dia. Muawiyah Ibn Sufyan lagi banyak penghabis. Muawiyah Ibn Sufyan masa jadi khalifah, buang daerah terus Abu Dzar Al-Ghifar ni tuan-tuan. Dia ni orang cukup marah ya. Minta jawatan dia jadi governor, Nabi tak bagi. Nabi kata tak boleh. Hang tak boleh jadi, tak boleh. Nampak tak? Hang baran mana boleh jadi ya. Kata dia. Tu dia minta jawatan governor di Syria, Nabi tak bagi. Nabi ganti dengan Bilal Ibn Rabah. Bilal ambil tempat dia. Nampak? Sebab dia ni ada barat, tak boleh. Dia mau cara dia sendiri. Nampak? Dia tak kira orang macam mana pun, kena ikut lagu dia. Pasal dia kata dia ikut Nabi. Nampak tak? Tidak lah. Maka itu dia berat tadi. 3 marah ni siapa kata? Profesor Dr. Hamka, Buya Hamka, sebut dalam tasawuf moden, kitab dia. Dia kata pasal apa 3 kali marah ni? Pasal kita ada 3 macam marah yang keji, 3 macam marah yang buruk tuan-tuan. Ini tasawuf ya. 3 macam marah yang buruk. Pertama dia panggil al-ghadab al-asadiyah. Marah singa. Marah singa boleh, marah serigala boleh. Asadiyah ya, al-ghadab al-asadiyah. Marah singa. Marah singa ni macam mana? Orang yang dia boleh makan, orang dia boleh buli jenuh. Nampak tak? Orang yang dia boleh makan, dia boleh buli. Orang tu agak kurang sikit pada dia, dia marah semua. Silap sikit dia marah. Tak ada tolak ansur, tidak ada pilihan terus. Itu masak marah yang pertama. Tu ya. Yang kedua, marah apa? Yang kedua dia panggil marah qaradiyah, marah keram, marah buruk. Nampak tak? Itulah, ditung sampah ditulis gambar keram apa bunyi. Pasti dia pelikuk. Orang marah ni pakai pelikuk. Nampak tak? Yang ditarik telefon tu patah tu. Ini semua jenis tu lah. Pergi mengencing rata, buang sampah rata-rata. Ini orang-orang yang masuk dalam kumpulan marah qaradiyah, marah keram, marah buruk. Nampak tak? Yang ketiga dia panggil marah apa? Marah babi, ghadab al-khinziriyah, marah babi. Marah babi ni semua tak kena, naik lori pun marah, turun lori pun marah. Nampak tak ya? Nak sembelih dia pun marah, tak sembelih dia pun marah, bagi betina pun dia marah, tak bagi betina pun dia marah. Nampak tak ya? Tu dia. Hanya tak buat sampai belacan marah ke bini dia, nampak lari keluar rumah. Nampak tak? Isteri sibuk itu masak-masak, tang sampai belacan tak buat. Nampak tak? Tengok-tengok sampai belacan tak ada. Allah marah. I don't tahu I punya favorite you tak buat. Marah. Tu marah apa yang pakai marah babi tu lagi. Nampak tak? Nak tengok tak mana marah babi, 3 marah ni tuan-tuan. Pasal apa 3 marah hamka ambil? Tu dia Kita punya pahlawan kebangsaan Tok Janggut. Tok Janggut ada tulis satu kitab tahu ke?
An-Nuktah Sauda dia panggil nama kitab. An-Nuktah Sauda ada kat kita. Dalam kitab tu dia tulis, nak tahu marah 3 ni, tengok orang minum arak. Macam tu Allah haramkan orang minum arak. Orang minum arak tuan-tuan. Mula-mula elok sembang elok. Dia kena umur setengah gelas kan. Ayak bukit, ayak api. Dia kena tadi ni mata benar merah. Dia nak serius tak cakap. Cengit pati orang. Tadi dia bersembang, tak bersembang dah. Steam naik apa? Padi. Tu singa. Tu kata tu janggut tu singa lah tuan. Betul lah. Bubuh lagi setengah gelas. Dia ni atas meja menari. Jadi gerak lompat apa semua dah. Mudahlah tak sedap diri dah. Oh, tak kenal diri dah tadi nah. Buang seluar, buang baju semua dah ya. Bagi lagi dia setengah gelas lagi, pum jatuh tidur, pingsan tu tak sedap. Tu jadi babi. Nampak? Tu kata tu jambut. Nak tengok marah 3, tengok orang minum arak. Nampaklah marah. Jadi pertama sekali yang kata arak ni keji dia kerana dia akan kelangkan kita punya akal, dia akan jadikan kita punya perjalanan akal sudah tidak sempurna, akhirnya kita akan jadi orang yang luar biasa, tidak ada kesempurnaan dalam perjalanan dan adab kita. Itu di antara sebab diharamkan arak. Lebih berat daripada zina, lebih berat daripada bunuh orang. Arak tu lebih berat daripada zina, lebih berat daripada bunuh orang tuan-tuan. Kalau kita tak jaga suruh, lingkup bersisa pendeta Yahudi 70,000 anak murid boleh terbang di udara. Nampak tak? Tak ada. Kenapa jadi macam tu? Kerana arak. Pasal iblis main uji dia. Iblis mari madrasah dia, main tumpang nak sembahyang. Iblis 3 hari dia tak sembahyang, dia tak makan, tak minum, tak berak, tak kencing, duduk tentu boleh sembahyang. Tak ada. Nampak? Dengan tak tidur. Dia ni kata dia ni lebih daripada aku ni, aku dah sampai wali pun tak sampai tu. Tuan Syekh, tengok Tuan Syekh ni pelik sangat-sangat. Saya tak pernah jumpa orang lagu Tuan Syekh. Nampak tak? Itu je. Kalau kita mengaji bab karamah, kita tak terkejut dalam bab ni. Dalam mazhab, dalam imam kita, dalam ajaran kita, akidah sunnah jamaah ni, kita ada bab nubuwah kita mengaji. Bab akidah ni ada 4. Pertama bab ilahiyah, kedua bab nubuwah, ketiga sam'iyah, keempat bab ghaibiyah, yang kelima tambah satu lagi bab mumkinah, dia panggil 5 bab dalam bab tauhid kita mengaji tu. Betul tak? Ini dalam bab jadi kita tahu tidak, tengok kita iblis dah tak, dia tak tahu yang tu iblis. Tuan punya amalan juga hebat. Saya pun nak mengaji lagu Tuan, boleh tak nak mengaji ilmu lagu Tuan supaya saya pun tak payah tidur, tak payah makan, tak payah minum, berbuat ibadat macam Tuan. Nampak tak? Dia kata boleh, tapi aku ingat hang tak boleh kot. Dia kata, tengok pandai boleh. Dia berlakon tak boleh kot. Dia kata kalau hang nak cuba boleh, hang pergi bunuh orang. Tak boleh. Dalam kitab Taurat tak pesan tak boleh bunuh orang. Tu kata hang tak boleh mengaji ilmu ni. Hang tak boleh mengaji. Nampak tak? Dulu lepas 3-4 hari mai pula. Tuan guru ada lebih rendah sikit pada tu. Dia buat fikir-fikir pula. Boleh. Hang pergi berzinah dengan madrasah siapa? Nampak? Tak boleh tuan guru zina dalam kitab Taurat kata tak boleh. Nampak? Tu kata hang tak boleh. Hang macam mana sampai lagu aku tak boleh capai macam mana aku punya kedudukan. Mai kali ketiga pula lepas 3-4 hari mai lagi. Ada rendah lagi. Paling rendah pun hang minum arak sudahlah. Nampak? Tidak? Nampak? Minum arak. Orang tak pernah minum arak tuan-tuan dah. Kena arak melelong. Turun madrasah melilau rata. Perempuan Sundai duduk belilau, main ganggu dia. Tu iblis dia kerja jugalah. Maka dia pun buat kerja dengan perempuan Sundai tu. Dia mabuk, tak sedap apa. Tu tadi kata. Bila dia mabuk, dia pun tak sedap. Dia pada bersatu sekali dengan berzinah apa semua. Perempuan tu mengandung, perempuan tu main cari dia. Ni anak hang ni, hang yang cerita. Aku tak tahu bila aku buat dengan hang. Nampak? Aku duduk di madrasah sudah tu. Dah satu kesekian hari, hang begini, hang turun, hang mabuk gini, hang goda aku semua. Tu dah lah. Orang takut lah. Takut malu hanya nampak kat orang, dia malu. Nampak tak? Aku ni tahu aku malu ni macam mana nak buat. Aku tak beri aku nak buat ke semua orang. Nampak? Selagi hang tak mau terima aku, perempuan tu ancam dia. Nampak? Iblis dia kata, senang cara ya. Hang bunuh dia. Dia nampak? Itu aja. Hang bunuh. Dah bunuh simpan di mana? Simpan di madrasah dia, di tapak madrasah. Nampak? Iblis juga pihak ke polis. Nampak? Cuba kita tengok dalam cerita ni, ya. Punca arak. Yang pertama bunuh orang, tak apa. Zina nombor 2 dah. Mai ketiga minum arak. Panirian, tapi minum arak tu dah menyebab dia berzina, menyebab dia bunuh orang. Nampak? Tu arak dia punca bagi segala kekuatan. Jadi tak anjuran di antaranya tuan-tuan kita lihat. Jadi kita ambil dekat tu lagupnya. Jadi kita akan sambung lagi
Hubungan antara fiqh dengan akidah Islamiah. Boleh tak? Tak katalah kita baca dulu ni. Terang sikit mukadimah baru ni lah. Mukadimah. InsyaAllah mudah-mudahan kita sambung di kitab kita ni. Minta tuan-tuan semua bila kita mengaji kena ada kitab tau. Boleh tak? Kita mengaji kitab ni. Kita ada pengajian kitab yang jarang-jarang berlaku di masjid. Masjid hari ni trend diperlukan sekarang. Trend dengar ceramah. Je lah ya. Trend biasa duk mengaji masjid-masjid biasa ni ceramah. Penat tu guru yang duk rumah hambuk macam-macam. Anak murid nak terima macam mana? Mau pakai kami dengar. Ya, at least kita boleh catat sikit. Maka tu kita jadikan majlis kuliah kita ni kuliah pengajian secara formal. Boleh tak ya? Saya nak begitulah ya. Saya kuliah-kuliah ceramah saya tak mau. Saya tak mau mengajar. Tak mau, tak payah. Penat aku kita nak kuliah yang ada kitab yang boleh mengaji sama-sama, biar tuan-tuan boleh rujuk sikit sama-sama kita lah. Jadi akan datang terus sejarah kitab lah. Untuk jemaah sekalian lah. Jadi supaya kita dapat kuasai ya. Nah abang banyak dah abang ni. Tapi duk tengok semua pakai duk dengar. Penat kita lah abang ni. Nak kata lah bang, tak pala ini first time pembukaan mukadimah. Hari mula kan dia sepengenalan saja, tak apalah. InsyaAllah kali kedua saya harap tuan-tuan kalau tak ada kitab pun tuan-tuan bawa lah nota sikit, pen, kertas ya. Iqra bismi rabbikal khalaq, Iqra bi rabbik akramul aram 'allama bil kalam 'allamal insan. Al-Quran turun sekali ya. Iqra baca dengan kalam. Tuhan sebut sendiri ya. Tak ada. Bukan main bagi dengar banyak mana tuan-tuan beli kan. Mengikut psikologi, mengikut ilmu psikologi ya. Kalau 1 jam hanya kita boleh terima 10 minit ya. Confirm, cuba bertanya pakar-pakar psikologi. Kalau kita kuliah 1 jam, 10 minit boleh masuk kepala tau. Yang lain tak masuk. Bila lebih jemu. Nampak tak? Bosan. Bila dah bosan, lupa terus. Apa tak kata dia aku tak ingat. Tidak. Nampak? Itu jahatnya tu lah. Jadi penatlah. Ya. Jadi kita adalah faham begitu insya-Allah dan berkat. Tuan-tuan mengaji begitu barulah dapat rahmat kata para malaikat dia buka sayap-sayap. Nampak tak? Dan mati tuan-tuan malam ni masuk dalam kubur jadi taman syurga. Kubur tuan-tuan kalau tuan-tuan mati malam ni, lepas ni tak pergi mana lah balik rumah tu ya, nak katalah tuan-tuan mati malam ni tuan-tuan. Ya. Ini garanti terus kalau Islam kita kira lah. Kalau Islam kita rosak habis syahadah kita mesti laku lah syarat dia taman syurga kubur kita tuan-tuan. Saya suka sebab tu Nabi kata apabila kamu berjalan kamu jumpa taman syurga masuk. Sahabat tanya apa di taman syurga Rasulullah? Majlis zikir, majlis ilmu. Faham Itu hadis sahih tuan-tuan. 8 orang ulama hadis riwayat hadis. Aku qauli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.